A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama untuk kita meneruskan sedikit sebanyak perkongsian yang akan kita update dan juga kita tambah daripada perkongsian-perkongsian semalam, dan kupasan yang akan kita berikan insya-Allah, elaboration yang akan kita kembangkan daripada apa yang dah disampaikan daripada siri-siri daripada hari Isnin sampailah hari Rabu semalam. Dan hari ini insya-Allah kita mungkin ambil sedikit sahaja masa, tak lama cadangannya, tapi kadang-kadang dia akan pergi juga 1 jam 15 minit. Kalau boleh kita cuba untuk takwimkan dalam tempoh masa yang ada ni untuk kita berikan perkongsian yang sepadatnya insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Abang Rashid Kana jauh daripada Singapura. Ada orang Kajang, orang yang baru berpindah ke Ceras, duduk dekat dengan Kajang. Okey, insya-Allah Faizah, Abang Suhaimi pun daripada Singapura, Kak Arfa, Anizah daripada Johor, Faizatul daripada Sedang, Kak Noliza dekat saja dengan kita ni, Taman Melati, Kak Arfa daripada Ampang, Kak Yam daripada Sungai Ramal, Kak Rahayu pun daripada Keramat, Nora Samsudin daripada Singapura. So kita ada orang Singapura dan kebanyakannya orang yang duduk dekat-dekat dengan kita jugalah, orang kawasan KL dengan Selangor ni. Apapun, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada pagi ni. Kerana kita akan sambung semula daripada ayat-ayat yang semalam kita nampak perbincangan dia lebih fokus ke arah macam mana kita nak mengenali dua kumpulan yang menggunakan Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama satu pihak menggunakannya sebagai satu senjata untuk melawan balik umat Islam, satu pihak lagi menggunakan Al-Quran itu dalam keadaan masih lagi bersangka-sangka. Bab sangka-sangka itu yang kita nak kena fahamkan. InsyaAllah sedikit sebanyak ayat yang kita akan sambung pada pagi ini bermula dengan surah Al-Kahfi itu sendiri. Okey, 18 ayat yang pertama, surah Al-Kahfi 18, daripada ayat yang pertama dia menampakkan tentang bagaimana kita nak kena menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur dulu kerana kita ini adalah orang yang mendapat satu kitab. Kesyukuran kita itu diuji dengan Allah beri pula ujian. Dalam semalam surah 5 ayat 48 Allah nampakkan kamu diberikan liyabluwakum, untuk kami menguji kamu. Siapakah di antara kamu ni yang akan menggunakan Al-Quran itu untuk jalan agama, ataupun kita menggunakan Al-Quran itu mengikut hawa nafsu kita. Di situ ada pula Allah nampakkan satu keadaan yang lain, satu situasi yang lain, satu keadaan di mana kita akan diuji, adakah kita akan mengikuti hawa nafsu mereka yang mana tu? Mereka yang dah mendapat kitab tetapi mereka lebih ke arah menggunakan kitab itu untuk kepentingan diri, lebih menggunakan Al-Quran itu sebagai salah satu sumber kepada bagaimana mereka nak menguasai manusia yang lain. Tu Abang Azmi kita dah kongsikan ayatnya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu aywaja, dan tidak kami jadikannya bengkok. Perkataan bengkok tu yang kita nak kena faham. Sebab kalau kita buka timeline nanti dan kita akan nampak timelinenya mestilah timeline yang lurus. Tapi di sebalik timeline yang lurus itu ada manusia yang jauh daripada jalan yang Allah dah letakkan target, matlamat, tujuan, vision dan mission, tetapi manusia lebih ke arah visi dan misinya kepada dunia, kepada satu angan-angan yang dicipta oleh manusia-manusia yang berkepentingan. Okey, so tanpa lengahkan masa, saya cadang kita buka surah 18 ayat 1 untuk kita lihat lebih dekat apa yang kita boleh manfaatkan daripada kitab yang ada dengan kita ni
Esok Al-Kahfi. Esok kita akan masuk sains Ashabul Kahfi. Cuma hari ni kita nak kena ulang sikit apa yang kita boleh dapat. Alright. Sebelum pergi jauh, kita dah kena buka kita punya, orang kata apa? Whiteboard kita. Okay. Boleh buka whiteboard Okay, sekejap. Kita nak buka whiteboard dulu. Okay, siap. Boleh tengok Tu dia. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 10. Bukan, ayat 1. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Itu dulu. Okey. Lepas tu qayyiman liyunzira, yang lurus itu, yang tu kita akan masuk kemudian. Okey, so kita akan tengok ayat ni dengan lebih dekat sikit, kita besarkan sikit. Alright. Hari ni siapkan nota tu supaya kita boleh menulis sikit. First, kita cuba tengok perkataan yang Allah suruh kita jadikannya sebagai penguat untuk kita yang duduk di akhir zaman ni. Apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu perkataan yang merujuk kepada perasaan yang kita nak tunjukkan kepada Allah, yang kita nak zahirkan kepada manusia, betapa kita ni kena jadi orang yang bersyukur. Bersyukur dulu. Bersyukur kerana kita ini adalah di kalangan orang-orang yang berada dalam program pada pagi ni. Satu, pertama sekali lah, dalam ramai-ramai sahabat-sahabat kita mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang tertakluk kepada takwim yang padat, yang ketat, yang tak boleh nak bersama-sama dengan kita. Tapi dalam ramai-ramai manusia, kita yang terpilih. Dalam ramai-ramai, sebab live kita ni, kita dah cakap dah, kita tak ramai orang. Kita bagi tahu siap-siap. Awal-awal waktu kita mula-mula nak buat live bicara maqasid pun, kita dah maklumkan, kita bukan bicara kuantiti, kita bicara tentang kualiti. Dan saya suka dalam ramai-ramai orang yang bersama-sama dengan kita, yang contribute dari segi notanya, dari segi bagi kesan dan pesan, yang berkongsi, yang ramai-ramai yang share. Kita cakap ayat berapa je, laju je dia tepek ayat Quran. Ini antara orang-orang yang ada kemahuan. Kemahuan pertama untuk membantu orang lain, dalam masa yang sama membantu diri sendiri untuk lebih mendekatkan diri kepada kefahaman. So masing-masing berlumba-lumba. Semalam kita buka fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kepada kebaikan. Jadi kebaikan yang macam mana yang kita sedang usahakan? Kebaikan yang Allah nak kita berlumba untuk kita mendapat kefahaman agama. Untuk kita sama-sama mencari apa sebenarnya tujuan Allah mendidik kita dengan dia cipta kita dekat dunia ni. Dia bagi kat kita satu lapangan ujian, duduk dekat satu tempat yang dia bagi masa lebih kurang tempoh 60 ke 70 tahun. Engkau duduk dekat dunia ni, engkau kena buat satu kerja. Kita pula faham kerja tu, bekerja lah. Pada kita kerja tu satu ibadah. Kan, kita pun pergi kerja jadi engineer, jadi doktor, apa semua. Padahal itu semua kita nampak sebagai satu ibadah. Sedangkan ibadah kita yang paling besar, ibadah, namanya ibadah. Ibadah daripada perkataan abid. Ni, ada dekat sini ni. Nampak ni. Okay. Daripada perkataan abdi menjadi ibadah. Daripada ibadah, siapa yang kena nak menjadi orang yang ibadah adalah abid, pengabdi. Okey, orang yang mengabdikan diri. Ibadah, abid. Okey, jadi ibadah kita itu bukan sekadar kita nampak kerja jadi businessman ke, jadi doktor ke, jadi apa-apalah yang kita nampak, apa saja pekerjaan yang dibuat hari ini, semua itu adalah satu alat, tools untuk menghidupkan dunia. Tapi dari segi tanggungjawab agama, kita ada kerja yang lagi besar yang kita nak kena uruskan.
kerja untuk mencipta dunia yang lebih baik kerana kerosakan-kerosakan yang dah dilakukan oleh manusia. Oh, nanti ada orang kata pula, habis tu itu kerja-kerja akhirat. Kerja-kerja duniawi kita ni macam mana? Di situ yang kita nak kena faham. Macam mana kita sekarang ni duduk dalam satu sistem yang dicipta oleh manusia supaya kita menjadi hamba pengabdi kepada satu sistem yang lain. Satu sistem yang kita akan jadi sistem yang menyebabkan kita duduk dalam kegelapan, sistem yang kita duduk dalam kebengkokan, sistem yang menyebabkan kita jauh daripada agama, bukan kita makin dekat. Semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Semakin hari kita out of track. Kita tak tahu apa fungsi dan tujuan kita. Dan kita disibukkan dengan material. Material satu dorongan nafsu kita tu kepada keduniaan yang begitu tinggi. Semua tu adalah satu perancangan yang sangat licik, satu benda yang sangat dipropagandakan dengan penuh strategi sehingga kita lupa apakah tujuan penciptaan kita dekat atas muka bumi. So Allah kata, Allah dah bagi kat kita satu kitab yang diturunkan kepada hamba-Nya. So di sini sekali lagi saya nak kuatkan, nak teguhkan supaya kita tahu dan kita cek adakah kita sudah layak untuk dipanggil hamba. Hamba kepada Allah. Ni kena cek masing-masing kena tanya diri masing-masing. Kita daripada pukul berapa kita ni bangun pagi, balik kerja, lepas tu kita duduk rumah, kita selama ni menjadi hamba siapa? Kita jadi hamba yang bagaimana? Adakah betul kita jadi hamba kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Bila masuk cerita takwa ni, kita nak kena upgrade sikit. Okay? Kita nak jadi hamba yang bertakwa. Kita kena tahu apa itu hamba, apa itu takwa, apa itu kitab, apa itu kisah istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Sebab ni semua adalah nama-nama yang kalau kita baca Quran selama ni, kita tak pernah diajarkan dengan code breaking yang boleh menyebabkan kita rasa dekat dengan Allah. Sebab kita selama ni, kita baca Quran, kita hanya baca surah Kahfi contohnya. Esok hari Jumaat, ramai yang akan baca surah Kahfi. Ramai yang akan baca surah Kahfi daripada ayat pertama tu sampai ayat ke-10 kan. Ayat pertama yang 10 pertama, 10 terakhir. Fokusnya macam tu. Sebab apa? Dikatakan fadilatnya adalah untuk menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Macam mana kita nak tahu kita selamat daripada fitnah Dajjal kalau kita sendiri tak memahami apa konten yang sedang dipesan dalam 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir tu. Kita menghafal dan kita membaca Arabnya, tetapi kita sendiri tidak memahami apa sebenarnya mesej yang Allah nak bagi tahu kita. Dan mesej yang pertama sekali, ayat yang pertama pun sudah jadi satu ayat yang sangat berat untuk kita tahu adakah kita ni duduk di atas jalan yang dah dicipta oleh Dajjal ataupun kita duduk di atas jalan yang dah ditunjukkan oleh Allah. Di situ tu ayat pertama tu. Kalau Allah kata situ, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitab. Ni cerita kitab. Adakah kita ni dah dapat satu kitab yang duduk daripada rumah, dalam rumah kita tu, daripada kita keluar perut mak, kitab tu dah ada. Kita besar je, kitab tu pun kita dah diajar untuk baca. Sampai masuk umur kita, jadi umur 7 tahun diajar solat, kita dah pun mula membaca ayat-ayat lazim. Sampailah kita masuk universiti, kita diajar lagi belajar tentang Al-Quran. Kemudian sampailah kita kahwin, Quran pun kita gunakan lagi sekali untuk jadi hantaran. Sampailah kita dah kahwin, ada anak, kemudian kita pun ulang balik benda yang sama, pendidikan yang sama kepada anak-anak kita. Itu saja fungsi Quran daripada kita kecil sampai besar. Dan kita ulanglah baca. Setiap kali bulan Ramadan, bersungguh-sungguh kita membacanya hanya untuk kita mencari pahala. Itulah hakikat hamba yang kita faham selama ni. Tapi kita gagal memahami apa sebenarnya konten yang Allah sedang usahakan untuk kita faham, untuk kita cari apa sebenarnya makna-makna di sebalik perintah-perintah tersebut. So, yaj'ala, dan tidak
walam dalam Quran dan dalam bahasa Arab, perkataan Arab, dia ada dua jenis penafian. Pertama lan, satu lagi lam. Ni dua kali kena ulang lah. Dulu kita pernah ulang lah. Kita cakap lan ni maksud tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali dia akan jadi bengkok. Kalau Allah guna perkataan lam, okay? Kalau Allah guna perkataan lan, maksudnya benda tu confirm. Sampai bila-bila tak akan bengkok. Tu jaminan Allah. Tapi Allah guna perkataan lam. Maksud dia, boleh jadi dia akan jadi bengkok. Itu cara Allah nak bagi tahu dengan bahasa. Walam yaj'al lahu iwaja. Jadi satu Allah kata, kalau Allah guna kata lan dekat sini, kitab ni sampai bila-bila, once Allah dah turun, sampailah kiamat nanti, dia akan kekal lurus. Okey? Tapi Allah sengaja menggunakan perkataan lam nak bagi tahu kat kita, dan dia ni boleh bila-bila masa berubah menjadi bengkok. Kerana nafsu manusia, manusia boleh bend the rule. Nama pun bend the rule. Kita akan bend benda tu sebab peraturan itu bukan untuk jadi sesuatu yang memudahkan kita, yang meluruskan kita. Kita akan corner sikit. Sebab apa? Sebab kita nampak benda ni macam payah. Benda ni macam tak perlu. Benda ni macam susah. Benda ni alah tak faham. Benda ni tak buat pun tak apa. Contohnya macam tu. Contoh macam kita baca Quran lah. Kan? Ada orang kata, bila kita dapat saja satu gesaan, tak apa, baca Quran ni tak faham pun tak apa. Dan kita ambil yang tu. Kita bukan cari jalan untuk memahaminya. Tahu, kita bukan cari jalan untuk, okey, kita kena baca bagi faham ni. Ada seorang imamat bagi tahu, tak apa. Ada satu hadis tu Nabi kata, kan, baca Quran tak faham pun dapat pahala. Bukan main seronok kita. Kan? Lepas tu kita pegang, ni Nabi kata ni, kalau baca Quran ni kita akan dapat ganjaran dia begini. Kau baca surah gini, kau akan dapat macam ni. Laju je kita. Kalau macam tu kita baca surah ni je lah. Kita akan fokus. Cari pula surah yang kita tahu. Ada ganjaran-ganjaran yang kita nampak lumayan. Tahu? Contohnya, baca surah Waqiah. Kita baca surah Al-Mulk. Kita baca surah Yasin. Kita baca surah Luqman. Kita baca surah Yusuf. Kita baca surah Maryam. Surah-surah yang kita nampak, kalau kita baca ni, kita akan dapat benefit dia macam ni. Ada yang lebih rajin lagi. Tiap-tiap malam dia kata dia khatam Quran. Macam mana khatam Quran? Saya baca 3 qul saja tiap malam. Sebelum tidur, saya akan khatam Quran. Tapi dia tak faham apa sebenarnya mesej yang Nabi cuba sampaikan. Bagaimana dengan 3 qul itu, kerjanya yang kita nak kena buat. Kena faham. Ramai daripada kalangan kita, yang kita dapat kefahaman daripada nenek moyang kita, kau baca Quran, straight tu ke syurga. Tak lagi. Antara, ni, kita kena masuk kat sini. Okay, saya keluar sekejap ni. Keluar sekejap. Kita masuk dekat nota kita. Okay. Bila kita dididik daripada kecil, okay, kita dapat Quran, so-called ini dipanggil sebagai wahyu. Kita dapat wahyu. Wahyu ni daripada perkataan, apa dia? Hayyan. Hayyan tu bermaksud hidup. So sebenarnya Al-Quran ini, kalau kita definisi dia daripada 2185, dia mestilah satu bentuk hudan, dia mesti memberi kita bainat, dan dia mesti memberikan kita furqan. Itu konsep dia. Bagi sesetengah orang yang kita diajar lah, okay, yang kita diajar, kau baca Quran, dan satu benda yang kau akan dapat adalah pahala. So pahala ni akan bawa kita ke syurga. Okay, kebanyakan kita yang akan faham macam tu. So kita ni nak kena tahu, along the way nak pergi ke syurga sini sebenarnya dipanggil
kerja. Dipanggil kerja. So nak dapat Al-Quran ini ada 6, 2, 3, 6 ayat untuk dijelaskan, dilaksanakan. Ini adalah satu perintah Bainat. Itu kerja dia. Tapi kebanyakan kita, kerjanya di mana? Kerjanya hanyalah baca. Once kau baca Quran, kau dapat pahala, kau akan masuk syurga. Dia punya shortcut tu. So, mana satu jalan yang lurus dan mana satu jalan yang bengkok. Kena kenal ni. Sebab kalau jalan yang lurusnya, dapat Al-Quran, Nabi dapat Al-Quran, kan? Apa Nabi kena buat? Nabi dapat Al-Quran, Nabi kena dapat Quran ini 6, 2, 3, 6 ayat Nabi dapat selama 23 tahun. Apa Nabi buat 23 tahun itu? Daripada umur 40 tahun Nabi, sampailah Nabi wafat umur 63 tahun. Kan? Nabi kena buat kerja. Apa kerja Nabi? 13 tahun Nabi dekat Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Ini kerja yang kena Nabi buat. Nabi kena macam-macam selama 23 tahun itu. Hanya untuk membawa perintah Al-Quran itu dengan cerita Nabi kena iqra'nya. Nabi kena bangkit daripada selimutnya, keluar daripada selimut. Kena bagi peringatan, kena sampaikan peringatan, dakwah daripada sembunyi-sembunyi kepada secara terbuka. Kemudian Nabi kena boykot, Nabi dituduh gila, dikatakan ahli sihir, diancam bunuh, diberi tawaran dengan harta, tahta dengan wanita untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Lalu Nabi bukan sekadar diboykot saja, segala urusan ekonomi, perkahwinan, apa semua itu, semua Nabi dihalau keluar. Tak boleh duduk dekat Mekah. Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya. Duduk dekat satu perkampungan. Sampailah kematian Khadijah, sampailah kematian bapa saudaranya. Kemudian Nabi pergi naik ke Taif. Kemudian baru Nabi di-Isra' dan Mi'rajkan. Lalu Nabi pun mendapat perintah untuk hijrah. Selepas berhijrah, pergi ke Madinah. Dapat pula perintah untuk berperang. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Kandak. Sampailah Nabi diminta untuk pergi ke kota Mekah untuk masuk dan membuka balik Mekah. Daripada situ berlakunya beberapa perang-perang yang lain lagi. Kan? Sampailah Nabi akhirnya diperintahkan untuk melakukan ibadah haji. Seperti mana ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lalu akhirnya Nabi pun wafat. Sampailah Nabi dapat surah yang terakhir. Dapat saja surah yang terakhir, wahyu yang terakhir, barulah Nabi selesai bacakan semua dan Nabi meninggal dunia. Itu satu perjalanan. Nabi khatam Quran sekali je semua hidup. Kita ni khatam Quran banyak kali. Tak faham-faham. Nabi khatam Quran sekali tu selama tempoh 23 tahun. So kita sekarang ni nak kena bergerak. Nak bekerja seperti mana ni. Nabi nak pergi ke syurga sehingga Nabi dijamin syurga itu kerana apa yang Nabi buat? Nabi kerjakan ayat-ayat Allah. Nabi buat semua benda-benda yang melibatkan perintah-perintah tadi. Nabi jam. Nabi tak jumpa jalan. Tak nampak macam mana nak buat ni. Allah bagi satu wahyu supaya Nabi gunakan wahyu itu sebagai satu panduan dan pedoman untuk Nabi kerja. Kerjakan. Laksanakan. Buat benda tu sampai jadi. Nabi start. Ada masalah. Allah bagi satu lagi pedoman, petunjuk. Okey, macam ni jalan keluar dia. So, Al-Quran itu dah lengkap sebenarnya. Ada jalan keluar. Ada masalah yang kita akan jumpa. Kadang-kadang masalah tu berulang. Berlaku dekat zaman Nabi terdahulu dan dia akan berulang dekat zaman kita. Cuma mungkin zaman itu berbeza dari sudut. Apa yang ada di depan mata kita zaman Nabi mungkin berbeza sedikit sebanyak. Tak adalah teknologi seperti hari ni. Dari segi penyampaian, zaman kita sepatutnya lebih mudah. Al-Quran ini boleh mencapai seluruh dunia. Buat video YouTube dekat Malaysia, satu dunia boleh akses. Zaman Nabi dulu nak menyampaikan dakwah, Nabi cuma boleh sampaikan dekat kawasan Jazirah Arab saja.
Selebihnya, Nabi kena hantar utusan-utusan untuk pergi ke negara-negara yang lain. Jadi kerja Nabi lagi berat. Kerja kita sebenarnya lagi mudah. Tapi kita mudahkan lagi. Nabi nak masuk syurga bukannya satu jalan yang mudah. Nabi kena berdakwah. Nabi kena sampaikan. Nabi berperang. Nabi berdarah. Nabi kena halau. Nabi buat itu, buat ini. Hanya semata-mata untuk mendapat jaminan syurga. Sampai dekat kita, kita mudahkan lagi. Baca Quran, kumpul pahala, syurga. Baca Quran, kumpul pahala, syurga. Kita ambil jalan yang sangat-sangat shortcut. Tapi, di mana tanggungjawab kita? Ya Allah kata tadi, qayyiman. Baru kita boleh masuk ayat seterusnya. Baru kita boleh pergi dekat ayat yang kedua. Qayyiman, yang lurus, liyunzira, untuk memperingatkan, ba'san syadidan, min ladun, daripada sisi Allah, wa yubashshira, dan dia memberikan kabar gembira untuk orang-orang beriman, allazi na ya'maluna salihat, yang beramal soleh, annalahum ajran hasana, dan bahawa mereka akan mendapat satu balasan yang baik. Bab ni kita kebanyakan terjemahkan balasan ni sekejap. Daripada kalangan kita selalu terjemahkan amal soleh ini hanya dalam bentuk lisan. Bentuk kebaikan, puasa, zakat, kita bagi makan, kita buat amal-amal yang kebajikan-kebajikan yang tertentu yang kita nampak ini amalan. Di sudut pandang kita, ini adalah satu amalan. Padahal amal ini kita kena tahu. Amalan salihan ini adalah amal-amal yang soleh. Okey, contohnya kita nak kena tahu ni apa amal soleh yang kita kena buat. So amal soleh ni dalam bentuk amal soleh amal kebanyakan kita faham macam biasalah amalan. Padahal amal ini cerita tentang kerja. Kerja dalam bahasa Arab ada 3. Fa'ala, amala, sona'a. Ulang balik Fa'ala, amala dan sona'a. Orang Melayu terjemah semuanya kerja. Tetapi dari sudut yang lain, ini cerita tentang fa'al, ini tentang kerja, ini tentang hasil. So 3 benda ini melibatkan kerja. Fa'al kerja kita, kerja dalam bentuk kerja tangan kita, perbuatan kita, pelaksanaan kita itu dipanggil amala, dan hasil kita tadi adalah sona'a. So amal yang kita kena buat adalah amal yang soleh. Amal yang ada penambah baikan. Bukan amal kebajikan saja. Pada kita faham, amal soleh itu amal kebajikan. Kebajikan yang bagaimana? Yang ada pembaikan. Soleh daripada perkataan islah. Kalau kita ambil perkataan ni, islah ni bermaksud reform. Sedih sikit bagi nampak reform. Apa yang kita nak buat adalah kita nak kena baiki balik. Benda yang salah, benda yang buruk, benda yang rosak, kita perbaiki. Benda yang tak betul, kita betulkan balik. Benda yang bengkok, kita luruskan balik. Itu namanya amal soleh. Benda yang kita tahu, benda yang salah itu, takkan kita nak biar saja. Mesti kita kena buat sesuatu. So, bila kita dah betulkan benda itu, dia mesti mendatangkan hasil. Yang bengkok, jadi lurus. So, contohnya, macam sekarang ni, kita duduk daripada zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi Nuh, Ibrahim, ada Musa, ada Isa, sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, kepada kita hari ini. Kita nampak jalannya lurus. Kan? Daripada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini kita ambil siapa semua ni? Ni Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Yang disebutlah. Sebenarnya semua sekali dalam Quran ada 25. Total 25 Nabi. Tapi Rasul Ulul Azmi ada 5 orang ni. Okay? Kita nak ambil apa?
Sebab benda ni disebut dalam surah 42:13. Ini ulangan balik. Esok kita nak masuk sanad Ashabul Kahfi. Minggu lepas waktu program Ashabul Kahfi, kita dah buka tentang timeline. So kita nak kena tahu ni, di mana kita berada. So semua Nabi-Nabi terdahulu, mereka sudah melakukan satu kerja. Bila Adam lahir saja anak-anak cucunya, apa yang berlaku? Kerosakan demi kerosakan pun berlaku. Habil dan Qabil, tak disebut nama dalam Quran. Habil dan Qabil hanya disebut tentang anak-anak Adam ni, mereka berbunuhan. Mereka menumpahkan darah dan mereka melakukan kerosakan. Itu satu jaminan yang Allah nampakkan cerita tentang Nabi Adam. Allah buka cerita Nabi Adam ni daripada surah Al-Baqarah ayat 30 dah nak masuk cerita tentang penciptaan Adam. Kemudian Nuh, simple saja. Cerita Nuh adalah cerita tentang keluarga. Itu dia punya tema dia. Tema anak dan isteri yang derhaka. Kita nak bawa anak dan isteri kita ni, kan? Kita nak bawa anak isteri kita kepada agama. Tetapi malangnya, anak dan isteri kita ni, dia tak nak kepada kebenaran. So, Nuh tak dapat selamatkan anak dan isteri. Nuh cuba bawa selepas banjir besar itu, umatnya ke kiri balik. Semua pakat pergi ke kiri. Sampailah zaman Nabi Ibrahim, Ibrahim tarik balik ke kanan. Nabi Ibrahim betul kan? Nabi betulkan balik institusi anak dan isteri tadi. Nabi Ibrahim berjaya. Apa yang Nuh gagal, Ibrahim dah berjaya betulkan. Ibrahim berjaya nampakkan. Jadikan apa yang gagal pada zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kemaskan balik. Dan Nabi Ibrahim berjaya mendapat suhuf. Itu dipanggil suhuf Ibrahim. Suhuf ni lembaran. Dia belum dapat kitab, tetapi dipanggil lembaran. Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. So, anak dan isteri. Inilah cerita tentang Hajar dan Ismail. Sampai hari ini dia menjadi satu simbol, satu kejayaan pembinaan sebuah rumah yang disebut oleh Allah dan dijadikan sebagai satu bentuk kejayaan yang berjaya. Kalau kita tengok pula dalam Quran, surah 3 ayat 33, kan? Adam disebut sebagai ikutilah Adam, ikutilah Nuh. Mereka ini dilihat sebagai satu individu. Tapi bila sampai ke Ibrahim, dia dilihat sebagai keluarga. Dan kemudian keluarga yang naik sedikit selepas itu adalah duduk dekat sini. Keluarga Ali Imran. Itulah yang disebut dalam surah 3 ayat 33. So cerita keluarga Ali Imran ni, yang ni disebut, okey, kalau kata kita nak tengok lah. Okey, kalau kata kita nak tengok dalam surah 3 ayat 33, okey, kita pergi. Sedap sikit sebab kita boleh tunjuk. So Allah kata apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala ali Imran dan keluarga Imran ini alal alamin, melebihi daripada umat-umat yang lain. Lalu kita boleh faham ini adalah satu gambaran kepada perjalanan penciptaan sebuah keluarga, sebuah perjalanan untuk kita membina umat, membina generasi, membina manusiawi yang bertuhankan. Fundamentalnya adalah mengikut ciptaan yang Allah dah buat moldnya. Itu dipanggil sibghah semalam. Allah dah bagi satu mold, dan mold itu dia tak boleh lari. Dia mesti bermula daripada keluarga. As individu, dia bermula ikut Adam. Adam bermula daripada individu. Kemudian ada pasangan dia. Okey? Ada pasangan. Dan pasangannya adalah Hawa. Kalau dalam Quran, tak ada pun dinamakan isterinya itu dengan nama Hawa. Melainkan
dia diceritakan dalam Israiliyat dan hadis-hadis yang lain. Tapi kalau tengok kepada Adam dan pasangannya. Adam dan pasangannya. Banyaknya cerita tentang Adam dan pasangan dia. Kemudian dimampakkan tentang Bani Adam. Keturunan-keturunan Adam. Dari situ, Adam sebagai pemula, lalu disambung pula oleh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh pula mengalami masalah dan situasi yang lebih kurang more or less keluarga itu belum lagi kuat, belum lagi mantap. Kemudian dinampakkan tentang Ibrahim yang berjaya memperbaiki institusi keluarga. Lalu Musa. Dia masuk cerita Musa. Musa lebih kepada cerita tentang keluarga juga. Tetapi adalah cerita tentang keluarga angkat. Yang bapaknya adalah Firaun. So kita kena kenal, Musa dia dah berdepan dengan satu institusi yang lebih hebat. Dipanggil institusi Firaun. Dia dah mula bawa dan dia memerlukan kepada kitab. Daripada suhuf Musa diangkat menjadi kitab. Maka kitab pertama yang diberikan adalah Taurat. Ini adalah kitab yang pertama sekali yang tidak dibengkokkan manusia. Allah bagi terus kepada Musa sebab kerja dia bukan lagi cerita tentang keluarga lagi dah. Dia dah mula expand. Fungsi dia itu adalah untuk menjatuhkan satu pemerintahan yang zalim. Dia dah mula masuk kepada peringkat yang lebih besar. Peranan dia lebih kepada sebuah negara. Dia nak mula masuk konsep, dia nak membina sebuah institusi negara yang lebih baik. So di situ, Firaun ini, dia bukan saja seorang diri. Dia ada Qarun. Kemudian dia ada Haman. Dan dia ada ahli sihir. So cabaran Musa lagi besar. Ibrahim, Nuh semua ni kita nampak betul. Ibrahim pun bertemu dengan Namrud. Ibrahim pun bertemu dengan pemerintah-pemerintah juga. Tetapi dia lebih ke arah untuk mencantas berhala. Dia bukan ke arah nak melawan sebuah negara. Dia lebih kepada satu konsep untuk keluarkan dirinya, selamatkan dirinya dan kemudian dia nak menyelamatkan institusi keluarga yang ada. So semua orang sampai Nabi Ibrahim bawa lagi Hajar dengan Ismail tu pergi ke satu tempat yang remote, duduk dekat tempat itu dan di situ diceritakan dalam surah 2 ayat 125 sampailah 2:134 nak menampakkan siapakah Nabi Ibrahim ini. Siapakah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim? Keturunan-keturunan yang berjaya lahir daripada susu galur keluarga Ibrahim. Macam mana keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Semua itu dikongsikan dalam ayat Quran. So prosesnya kita nak kena faham. Musa setelah berjaya membawa Taurat, tapi akhirnya dia kena buat color lain nampaknya ni. Dah mula banyak warna merah. Musa dah bawa, dah cantik dah lurusnya, tapi sampai satu masa dia dibengkokkan juga. So tanggungjawab siapa pula nak bawa? Kembalikan adalah Isa. Isa awal-awal lagi, waktu dia kecil-kecil lagi, dia dibawa saja pergi dekat Palestin masa tu. Kan Maryam bawa dia pergi dekat satu halaqah. Waktu tu ahli kitab sedang menyampaikan khutbah daripada Taurat. Tapi rupanya isi kandungan Taurat yang disampaikan itu salah. Siapa yang bangkit betul kan? Isa. Jadi waktu itu semua ahli kitab itu dah rasa tercabar. Ni kau tak boleh biarkan Isa ni. Kalau kau biar dia, tak boleh cari makan kita. Ini. Bila ada seorang rijal yang bangkit, nak membetulkan kesilapan manusia, ahli kitab ni bukan orang lain. Dia bukan politician. Ahli kitab itulah politiciannya. Dia dah mula mempolitikkan agama. Dia menggunakan agama untuk kepentingan diri. Dia menggunakan agama ni untuk mendapat cita-cita dunia. Nama, pangkat, harta, tahta. Ni ahli kitab. Lalu dia buat apa? Bila dia nampak Isa dah mula bangkit, mereka pun mula membuat satu komplot untuk membunuh Isa. Isa hidup tak lama, lebih kurang umur 30 lebih, dia wafat. Wafatnya diangkat ke langit. Begitu kisahnya. Tetapi di situ macam mana perancangan liciknya. Bila dia kecil lagi, dia dah menunjukkan satu contoh. Dia dah boleh menyembuhkan penyakit kusta, dia dah boleh menyembuhkan penyakit buta. Kan? Itu orang yang mampu untuk menyembuhkan pula orang yang menghidupkan orang yang mati. Ini kalau kita baca dari segi muhkamat,
Sampai hari ni kita tak boleh nak buat lagi dah. Tetapi kalau kita baca dari segi mutasyabihat, bagaimana seorang budak mampu untuk membuka mata orang yang buta. Tahu? Summum, bukmun, umyun. Orang yang tak buta matanya. Kita ni buta huruf. Tak reti baca Quran, tetapi kita dicelikkan dengan kefahaman Al-Quran. Hari ni, kita diberi kefahaman-kefahaman. Macam mana kita nak baca Al-Quran itu dengan strategi. Bukan lagi kita baca dengan Arabnya saja tanpa kefahaman, tetapi kita diberikan bahasa Arab itu dengan maksud-maksud pelaksanaan dia. Macam mana kita nak melaksanakan ayat-ayat Allah? Macam mana kita nak bangunkan agama, nak luruskan balik agama yang dah dibengkokkan. So Allah bagi strategi dalam Quran dan kita mula faham. Okey, itu kaedah. So Isa mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta. Kita ni dah banyak penyakit dah. Kat kulit kita ni dah macam-macam jenis penyakit kita ada. Penyakit-penyakit yang sehingga menyebabkan Islam itu dipandang kotor. Islam itu dipandang buruk. Islam itu dipandang lekeh. Jadi datangnya Isa adalah untuk merawat balik penyakit-penyakit yang ada dalam kalangan umat. Dan dia mampu untuk menghidupkan yang mati. Sekarang ni, yang mati kita ni hidup. Tapi jiwa kita mati, as good as menyebabkan kita ni jadi hamba yang langsung tidak membangunkan agama. Kita banyak fokus kepada dunia kita. Masing-masing mengejar cita-cita dan impian individu. Masing-masing meletakkan keinginan dan hawa nafsu mereka itu di depan. Tu yang semalam kita baca surah 5 Al-Ma'idah ayat 48 tu. Cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana kita ni jadi golongan-golongan yang akhirnya adalah hamba abdi kepada sistem manusia yang dibengkokkan. As good as zaman kita ni, okay, bila kita pergi cerita Musa, Musa ini adalah daripada golongan-golongan Yahudi dan Nasara. Dua Nasrani dengan Yahudi ni, mereka tak pernah pun berhenti daripada menjadikan agama itu sebagai satu senda gurau, satu permainan. Agama dijual dengan harga yang murah. Agama itu ditulis untuk tujuan mereka mencapai maksud kepentingan diri. So, apa yang Nasrani dan Yahudi buat, mereka gunakan semua wahyu-wahyu itu, mereka tukar, mereka terbalikkan dan mereka mencipta satu agama yang baru. Ini puak yang membengkokkan kitab tadi. So, apa yang dilakukan oleh Musa dan Isa, dia kembalikan balik umat mereka ini ikut balik jalan yang lurus. Tapi akhirnya selepas Isa pun dibunuh, maka berlakulah sekali lagi kebengkokan yang seterusnya. Siapa yang tarik balik? Muhammad tarik balik. So Nabi Muhammad dapat ketika umurnya 40 tahun dan wafat ketika 632 Masihi. Ni kena betulkan balik. 632 Masihi. So wafatnya Nabi Muhammad, dia meninggalkan juga agama yang asalnya 23 tahun Nabi kerja keras untuk apa? Meluruskan balik. Semua fahaman-fahaman jahiliah, semua muamalah yang ada riba, Nabi betulkan balik. Haji yang salah, Nabi betulkan. Tunjukkan, ajarkan balik dengan haji yang betul. Solat yang salah mereka faham, Nabi betulkan balik dengan solat yang benar. Nabi betulkan sistem zakat. Nabi cipta balik sistem Baitul Mal. Nabi betulkan balik konsep kenegaraan. Nabi betulkan balik macam mana nak menghubungkan masyarakat majmuk ketika itu. Tidak ada lagi cerita tentang kabilah-kabilah yang hebat apa semua. Tak ada lagi dah. Tapi selepas sahaja Rasulullah wafat, tak jauh. Apabila khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat saja, mereka naik sebagai pengganti Rasulullah, macam mana keempat-empat khalifah ini dibunuh. Tak kesian punya, empat-empat khalifah ini dibunuh. Dan yang paling kesian sekali, apabila selepas saja kewafatan sahabat-sahabat baginda yang 4 orang ini, kembalinya sistem Islam itu sepatutnya yang tidak ada pewarisan kepada keturunan, dia kembali pergi kepada monarki balik. Apa yang berlaku selepas saja Muawiyah naik, bila Muawiyah wafat, dia meninggalkan tahta dan segala kerajaan ni kepada anak-anak dia. Maka waktu itu sudah menjadi kerajaan dinasti. Dia dah jadi dinasti. Dia dah jadi keturunan. Islam itu dah mula pergi ke arah keturunan. Dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Uthmaniyah, semuanya
kisar dan pergi hanyalah kepada golongan-golongan yang tertentu. Dan akhirnya sampailah kepada kita, selepas kekhalifahan jatuh pada 1924, kita sudah tidak jadi orang yang mengetahui mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sejarah mula ditulis oleh orang-orang yang menang. Sejarah disampaikan dalam bentuk keadaan yang penuh dengan campur baur, yang hak dengan yang batil, yang betul dengan yang salah. Dah ditulis oleh orang-orang yang sengaja mahu memesongkan fakta dan menyebabkan kita dalam kegelapan. Kita teraba-raba dalam sejarah agama sendiri. Nak baca Arab tak erti, baca terjemahan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pula dah diterjemahkan dan ditokok tambah. Terjemah pula dalam bahasa Melayu. Sampai kat kita, tak nak baca bahasa Inggeris, tak nak baca bahasa Arab, baca yang bahasa Melayu, hujungnya kita tinggal bersangka-sangka. Jadi ini antara benda-benda yang menyebabkan kita terus lost. Sampai kat kita, apa jadi pada kita sekarang ni? Kita terus lost. Jadi inilah tugas kita. Nak islahkan balik apa yang sudah dirosakkan oleh manusia. So sampai kat kita, kebanyakannya sudah bengkok. So adakah kita hanya nak jadi orang yang duduk sahaja diam-diam, melihat kebengkokan yang berlaku depan mata kita, pada anak-anak kita, cucu cicit kita. Tahu, kita tak rasa berdosa tengok anak kita main game. Kita tak rasa bersalah tengok anak kita rambut panjang, kan, duduk lepak-lepak, merempit, naik motor apa semua. Sometimes kita rasa, oh itu normal budak zaman sekarang. Kita tak rasa bersalah kita tengok anak-anak kita kalau keluar berating. Kita rasa tak bersalah anak kita pergi tengok wayang. Tak bersalah kita tengok anak kita tengok cerita-cerita yang lara lalai. Apatah lagi kalau tengok Akademi Fantasia. Saya tahu yang tu je, tak tahu cerita lain dah. Kan? Kalau dah tu sampai masuk Kilauan Emas, kita tak rasa bersalah. Saya rasa memang kita nampak benda tu dah berlaku depan mata. But then kita rasa it is normal. Kita rasa macam tak ada apa. Benda yang berlaku depan mata kita adalah sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita dah dibiasakan dalam kehidupan macam tu. Sehingga kita rasa ada setengah pula sedang meminta-minta, bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Macam mana kita nak keluar daripada benda ni? Macam mana kita nak selamatkan diri kita, anak cucu cicit kita daripada keadaan macam ni? So kita back to square balik. Apa saja yang Nabi dah buat, kita patah balik, jadi balik macam mana zaman Nabi. Kita kena jadi balik orang yang nak kena mencari kebenaran balik. Patah balik sama macam mana Nabi Ibrahim. Dia terpaksa cari sana, cari sini. Kadang-kadang tu terpelecok sikit. Oh, rupanya macam ni. Salah pula. Pergi ke sini. Oh, salah juga. Pergi ke sini. Hanya nak mencari kebenaran. Itulah yang berlaku kepada zaman-zaman terdahulu. So, cerita Quran banyaknya sejarah. Sejarah orang-orang terdahulu yang pernah dah berlaku pada mereka dan akan berlaku pula di masa depan. Itu tanggungjawab kita. So, kita tengok satu surah lagi. Surah Al-Baqarah ayat 269. Cuba tengok Al-Baqarah ayat 269. Apa Allah kata? Allah kata, dia memberikan. Okay? Al-hikmah. Yu'til hikmah. Man yasha' kepada siapa yang dia kehendaki. So, tanya soalan kat kita ni. Soalan yang kita kena tanya ni. Soalan besarnya adalah, adakah kita ini dah jadi golongan-golongan yang dikehendaki? So, soalan dia. Dia berikan. Adakah kita dah dapat benda tu? Adakah kita sudah dapat hikmah? Dan adakah kita ini sudah menjadi orang-orang yang dikehendaki? Adakah kita berjaya menjadi golongan-golongan yang terpilih? Tadi kita baca surah 3 ayat 33 tu, Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Ali Imran. Yang mereka ni lebih dilebihkan daripada umat-umat yang lain. Sekarang ni kita di akhir zaman. Adakah kita juga menjadi orang-orang yang terpilih? Nak jadi orang yang dikehendaki, Allah kehendaki, maka kita pun mestilah berkehendak kepada
kepada Allah. Ni kalau kita pun tak nak kepada Allah, tak berkehendak kepada jalan yang lurus, tak berusaha berkemahuan untuk membetulkan masalah yang berlaku depan masa kita, macam mana kita nak dapat title orang yang dikehendaki? Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah, Allah kata, faqad, ni Allah cakap sungguh-sungguh, bukan Allah main-main Allah sungguh-sungguh, Allah kata di situ dia diberi khairan katsira. Ingat balik surah apa? Surah 548, 549, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu kepada kebaikan. So kita ni nak cari kebaikan yang banyak ni. Kita nak dapat sebanyak-banyak kebaikan. Kita nak dapat sebanyak-banyak yang Allah nak berikan kita ganjaran. Kan? Macam mana Allah sebut tadi dalam surah Al-Kahfi tadi 18 ayat 2 tu, Allah akan bagi kat kita tu dengan balasan. Tapi syaratnya kau kena buat amal soleh. Wama, dan tidak yazakkaru, mengambil pelajaran, illa, kecuali ulul albab. Dekat sini adalah cabaran. Hanya akan diberikan kepada orang yang berilmu. Kita hanya akan dapat menjadi golongan-golongan yang dikehendaki ni. Tahu, kita nak jadi golongan-golongan yang dikehendaki ni, syarat dia kita mesti duduk daripada kalangan orang-orang yang berilmu. Kalau kita tak jadi ni, dan kita tak akan dapat hikmah ni. Kerana orang yang berilmu adalah orang yang mampu untuk membaca hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah taktik dan teknik. Teknik untuk membangunkan balik agama ni. Taktik, strategi. Macam mana kita nak bangkitkan balik Islam yang sudah duduk di bawah. Islam yang dah dipijak-pijak. Allah ajar kita teknik yang banyak dari segi muamalahnya. Macam mana nak menjauhi riba, macam mana nak keluar daripada riba, macam mana nak selamatkan daripada benda yang syubhah, macam mana nak menyelamatkan institusi rumah tangga, macam mana teknik untuk kita bangkit dan membaca. Iqra, guna kaedah Nabi. Banyak yang Nabi dah berikan kepada kita dan semuanya ada dalam ayat-ayat yang Allah dah bagi dalam Quran. So, semua ni kalau kita hanya baca dalam bahasa Arab ni saja, dan kita tak akan jumpa di mana strategi agama yang Allah dah beri. Okay, kita tengok satu lagi surah. Ni semua saya tak save Kita tengok satu lagi surah. Sekejap, surah apa Tengok surah Fussilat. Fussilat ayat 40. Kita tengok ayat 40. Allah kata apa? Sesungguhnya innal lazi la yulhidun, membelokkan, fi ayatina, ayat-ayat kami, la yakhfauna, tidak tersembunyi, alaina, atas kami. Afaman, maka, kecil sikit. Allah kata apa? Maka apakah orang yang dilemparkan di dalam neraka lebih baik ataukah orang yang datang dengan aminan, dengan keadaannya aman, beriman pada hari kiamat? I'malu, berbuatlah apa yang kamu nak. I'malu ma syi'tum, yang kamu mahu. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia terhadap apa yang kamu kerjakan, dia maha melihat. So Allah nak cakap kat sini, sesungguhnya orang yang membengkokkan ayat-ayat Allah ni membelokkan. Sesungguhnya orang yang mengingkari, dekat dalam ni dikatakan mengingkari. Tapi orang-orang yang membelokkan, tahu, tadi bengkok tau, ni dia belok. Dia bukan sekadar ni, dia bend. Ni cerita macam bengkok tadi lah, kan. Tadi ain wajar tadi tu sikap, sifat kepada kitab yang tidak bengkok. Yang ni yang dia buat ni, yulhidu ni, perangai dia yang membelokkan ayat-ayat Allah tadi. Kan? Mereka tak tersembunyi daripada kami, Allah kata. Allah tahu tak? Allah tahu. So macam mana Allah tahu? Allah bagi ayat kat kita, Allah bagi cara dan teknik untuk kita membaca tanda-tanda orang yang dah bengkok ni, orang yang dah sesat ni, orang yang dah jauh daripada Allah. Kita baca Quran dan kita kenal siapakah orang yang fasik, siapakah orang yang munafik, siapakah orang yang fasad, siapakah orang-orang yang kategorinya kafir, zalim, golongan Fir'aun, dan juga mereka-mereka yang sudah pun tersesat.
ghairil maghdubi alaihim tu golongan-golongan yang maghdub dan juga yang dhal itu kita boleh kenal. Tanda-tandanya daripada ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? So Allah bagi dua golongan. Adakah siapa yang duduk dalam neraka tu lebih baik ataupun orang yang dapat ketenangan, keimanan? Okay, kemudian Allah sound kita direct. Kau buatlah apa yang kau nak. Buatlah. So duduk kat dunia ni, kalau kita rasa kita duduk dalam keadaan, oh ni sistem manusia yang kita dah duduk bercampur aduk apa semua ni, oh saya terpaksa ambil riba. Buatlah apa yang kau nak. Dah Allah cakap macam tu terus. Engkau buatlah. Kau rasa betul, buatlah. Engkau rasa yang ni yang sistem yang benar, kau buatlah. Allah tak rugi. Tidak ada kerugian pada diri Allah. Kalau kau buat dosa, jumpa kat kiamat ni, masuk neraka je. Semudah itu Allah boleh buat. Tapi kita ni, macam mana kita nak buat ni? Okay? So kita kena cari jalan macam mana kita nak menyelamatkan diri kita daripada api neraka tadi. Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita tengok ayat seterusnya, ayat 42. Apa Allah kata? Ayat 41. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ni kita baca 41 dulu. Sesungguhnya orang-orang kafir bizikri, dengan peringatan, lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, dan sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia. Datang dah kepada dia ni, tadi kan dia nak bengkokkan kitab tu. Padahal yang datang kepada dia adalah satu kitab yang dah jelas. Kitab yang Allah bagi tu dah kitab yang kemas. Tapi dia buat apa? Dia still nak belok. Ikut apa yang dia disuka. Allah bagi terus. Engkau nak duduk mana? Duduk golongan yang macam mana? Neraka ke? Ataupun golongan yang dinikmat? La, tidak. Ya'tihi, datang kepadanya batilun. Dia nampak kan? Tidak datang kepadanya kebohongan daripada min baini yadaihi, daripada kedua tangannya, wala, dan tidak daripada khalfihi, daripada belakangnya. Tanzilun, diturunkan, min hakimin hamid, daripada kebijaksanaan ni, hakim ni, Allah ni yang bijaksana ni, dia dah bagi kat kita ni, dah bagi kat kita satu kitab, satu panduan, satu kitab yang tak ada kebengkokan, yang jelas, dalamnya ada segala macam kaedah dan cara, teknik dan taktik untuk menyelamatkan kita. Tapi kita ni adalah orang-orang yang memilih untuk kekal jadi orang yang duduk dalam kebengkokan. So, ingat balik apa yang Allah kata, engkau buatlah apa yang kau nak. Bukan saya cakap tu Allah yang kata. Kalau kau rasa kau tenang duduk dekat dunia ni macam ni hari ni, kau selesa duduk macam mana dalam keadaan fitnah yang berlaku dengan ni, kau nampak kerosakan depan mata kau rasa benda tu tak ada apa-apa, kau nak hidup macam tu, kau buatlah apa kau nak. Sampai Allah pun, dia pun dah, bukan Allah tak ada kuasa nak membetulkan, Allah ada kuasa, tetapi Allah membiarkan kita. Allah boleh bagi kita hidayah, Allah boleh ubah kita, tetapi kita yang memilih untuk jadi macam tu. So, duduklah dalam keadaan macam tu. Jangan sampai Allah tidak memandang kita. Jangan sampai Allah tidak mahu menyelamatkan kita. Kalau Allah bagi teguran, Allah bagi peringatan, itu tanda Allah nak menyelamatkan kita. Itu tanda-tanda hidayah itu sedang mengetuk pintu hati. Ulul albab sedang mengetuk pintu. Albab tu pintu. Allah sedang mengetuk pintu kita. Tapi kalau dada ni tak terbuka untuk menerima ilmu, maka kita akan jadi orang-orang yang rugi. Jadi carilah jalan macam mana nak menyelamatkan diri kita di jalan yang lurus. Cari jalan untuk kembali menjadi orang-orang yang bangkit. Bukan jadi orang yang lembik, orang yang tidur, lena, hanya jadi orang yang menunggu masa untuk mati. Jadi kita akan jadi orang-orang yang rugi. So, itu antara ayat-ayat yang boleh kita kongsikan pada pagi ni. InsyaAllah, Allah kata ayat 46 tu, tengok Allah kata apa. Ni kalau kita baca lah, okey lah, kita sambung baca lah. Ni alang-alang kita nak baca kita baca terus. Ayat 42, Allah kata apa? Tidak dikatakan kepadamu ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasul, kecuali apa yang sesungguhnya dikatakan kepada para rasul sebelum kamu.
min qablika. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, lazu, benar-benar mempunyai ma'firatin wazu iqabin alim. Dia memberi keampunan dan dia juga mempunyai hukuman yang pedih. Ingat dua keadaan tadi First, kau duduk dalam neraka, Allah ada azab yang pedih untuk engkau. Tapi kalau engkau nak berubah, Allah ampun tak? Allah ada keampunan. Maghfirah tu Allah ada lagi keampunan untuk diberikan. Walau, dan jika ja'alnahu, kami jadikan Qur'anan a'jamiyan, kami jadikan Quran ini bahasa asing, tentu mereka mengatakan, mengapa tidak laula fussilat ayatuha, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. A'jamiyun, apakah bahasa asing itu? Wa arabi, dan orang Arab. Sekarang ni persoalan yang timbul kepada kita ni adalah, kita ni orang asing tak? Kita ni orang Melayu. Kita dapat Quran dalam bahasa Arab. So takkanlah kita ni nak memahami bahasa Arab semata-mata tanpa kita memahami dalam bahasa Melayu. Sedangkan ramai daripada kalangan kita ni belum tentu lagi mampu dan berkemampuan untuk belajar bahasa Arab. So tanggungjawab kita adalah kita sekarang ni kena membacanya dengan bahasa kaum. Kita kena baca dalam bahasa kita. Kita kena baca sebab petunjuk yang akan kita faham, mudahnya faham kita ni dalam bahasa Melayu. Cari jalan untuk kita belajar bahasa Arab dan untuk kita menyampaikan kepada anak kita, isteri kita dalam bahasa Melayu. Kan? Kita mesti jadikannya dalam bahasa yang kita boleh pegang sebagai satu teks yang asal. So, the original text adalah Quran dalam bahasa Arab. Kita tak boleh buat apa. Ayat itu memang Allah dah bagikan dah dalam bahasa yang Allah dah fix. Tanggungjawab kita pergi belajar bahasa Arab itu, lalu kita sampaikan kepada orang dalam bahasa yang mudah. Bahasa mudah, kalau orang India, bahasa mudah dia mesti disampaikan dalam Tamil. Takkanlah dah mengaji bahasa Arab Quran, pergi dekat kaum dia, pergi cerita bahasa Arab. Mampulah orang India tu nak faham. Jadi masalah. So dia mesti translatekan, terjemahkan kepada dalam bahasa yang mudah. Sebab itu dikatakan, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman. Sebenarnya Al-Quran ini menyembuhkan penyakit apa? Dia menyembuh penyakit hati. Penyakit yang ada dekat dada kita. Penyakit yang menyebabkan the stumbling block yang ada dekat dada kita ni adalah benda yang payah kita nak mengubah, benda yang kita dah biasa. Tahu, benda yang dah kita biasa rosak, salah, kita nak tukar benda yang baik. Payah. Habit buruk nak ditukar kepada habit yang lebih baik. Selalunya habit buruk itulah yang akan menyebabkan kita selesa sampai kita rasa susah nak berubah. Susahnya nak berubah. Kan? Dah biasa pakai tudung macam ni, susahnya nak pakai tudung labuh. Macam-macam benda bermain dalam kepala. Apa orang kata, kawan ni kata, tak biasa lah, nampak macam ni, nampak macam ustazah lah, macam-macam benda. Sebab susah. Sama dengan lelaki. Kan? Banyak benda yang kita dah biasa buat, tetapi kita nak berubah, cukup susah. Dan Allah kata kemudian, Allah kata apa? Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dah, sumun bukmun umyun, cerita tentang macam mana kita ni dah meletakkan benda yang kita tak nak berubah. Kalau engkau nak cakap lah macam mana, telinga kau tu memang dah tersumbat. Tak boleh nak berubah. Engkau tak nak juga berubah. Engkau tak nak dengar. Dah cakap lah macam mana pun, dia tak nak berubah. Kan? Dan Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Tahu? Dapat Quran ni jadi macam blur je kan. Ni nak buat apalah dengan Quran ni. Lah, baca je lah harapnya. Harapkan pahala. So, kita akan kekal dalam golongan-golongan yang masih mengharapkan kepada pahala. Al-Quran hanya dijadikan sesuatu yang magical. Al-Quran dijadikan sesuatu yang bersifat dalam bentuk, kita kata, jampi serapah. Dan dia akan kekal macam tu. Dan itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. So, kita selama-lamanya akan jadi orang yang macam mana? Allah kata dalam Quran, mereka dipanggil min makanin ba'id. Kalau dinampakkan tempat yang jauh, kalau kata nanti di akhir hayat kita, di kiamat nanti, kita ni bukan golongan-golongan yang dekat untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dikatakan sebegitu. Dia kena baca dengan beberapa hadis yang menampakkan situasi-situasi semasa. So, kita ni adalah orang-orang yang bagaimana? Adakah kita nak jadi orang-orang yang terpilih ataupun kita nak jadi orang-orang yang rugi? Yang duduk dalam keadaan kita terkapai-kapai dalam kegelapan, duduk dalam fitnah yang kita dah duduk berapa puluh tahun dah kita hidup, 40 tahun lah fitnah itu daripada kecil sampai besar. Zina hari-hari berlaku.
Orang yang minum arak daripada kalangan orang Islam, ramai. Kan? Anak kena buang, anak haram, ramai. Hari ni sumbang mahram, banyak. So ini adalah fitnah-fitnah yang sedang berlaku dan kita kekal dalam kegelapan yang sama. Tak keluar-keluar kita ni. So kita kena cari jalan. Kena cari jalan macam mana kita nak keluar daripada kebengkokan yang dicipta oleh manusia, sebab kita dah lahir pun duduk dalam kebengkokan. Tu yang payah kita nak diluruskan. Tu yang susah kita nak dibetulkan. Kerana kebanyakan kita sudah biasa duduk dalam kesesatan. Nak cakap sesat nanti marah pula. Kan? Sesat yang macam mana? Sesat itu bingung. Tahu? Kebingungan yang menyebabkan kita tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. So saya ingat pagi ni kita nak kena banyak-banyak refresh, betulkan balik apa yang salah, apa yang silap dari sudut kelemahan diri kita, kefahaman kita tentang agama, kefahaman kita tentang Al-Quran, kefahaman kita tentang maksud-maksud Quran dari segi harfiahnya, perkataannya. Jadi kita ni orang yang tak nak jadi orang rugi. Kita semua tak nak jadi orang rugi. Tapi kadang-kala kesombongan kita, ego kita yang menyebabkan kita kekal jadi orang yang rugi. So pelan-pelan kita cari jalan, rendahkan diri kita, di situlah akan menjadikan kita ni hamba. Merendah diri adalah sifat hamba. So kita nak jadi hamba, kita mesti nak jadi orang yang boleh ditegur, boleh dibetulkan, mahu dibetulkan, sanggup dibetulkan, dan akhirnya kita diberi jalan untuk jadi orang-orang yang kembali balik menjadi hamba yang lurus. Bukan lagi hamba yang bengkok. Okey? Terima kasih kepada semua yang menonton. Okay. Kepada siapa yang ada soalan, perbincangan, kita masuk dalam topik ataupun group discussion kita nanti. Di situ nanti kita akan kongsikan nanti, insyaAllah. Okay. Kepada mereka yang rasa-rasanya blur-blur, tak faham, tak nampak jalan lagi, jangan bimbang. Boleh tengok banyak kali, boleh tengok ulangan dia. Kita cuba sama-sama, pelan-pelan, kita cari jalan macam mana untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan kefahaman. Kan? Susah, payah kalau kita hanya jadi orang yang hanya nampak agama itu sudah lengkap dan sempurna pada hari ini. Dan lebih malang lagi kalau kita ingat dengan kita dapat Al-Quran, kita perlu bacanya sahaja hari-hari dan kita akan terus masuk ke syurga. Itu lagi sayang. Sebab kita ni perlukan satu effort untuk buat kerja tu. Tak jadi. Ambil Quran, baca depan anak, anak tak boleh berubah, terus jadi baik. Ambil ayat Quran, baca dekat isteri, isteri jadi solehah esok pagi. Suami, hari ni dia garang, ganas, apa semua, suka tumbuk orang kan. Kita ambil beberapa ayat, kita amalkan ayat tersebut, hembus dekat muka dia, masuk dalam air, bagi dia minum, tiba-tiba magically, suami kita jadi baik. Dia tak jadi macam tu. Semudah itu. Tidak. Dia perlukan kepada effort. Tahu? Anak orang Melayu, minum air Yasin, ambil periksa. Air kosong, dalam bekas yang kosong, minum air tu, dalam dewan peperiksaan, minum untuk exam. Kat sebelah kita ada anak Cina, minum air kosong juga, dia tak ada air Yasin, tetapi dia berjaya dengan lebih jauh. Apa beza dia? Seorang tu betul-betul kerja, mengaji sungguh-sungguh, seorang lagi malas, mak dia bagi air Yasin, nak terangkan hati. Lepas tu, dengan malasnya tu, dengan tak rajin membacanya, dengan otak pun bingungnya, kita tiba-tiba mengharapkan keajaiban, anak kita dapat banyak A. Susah nak jadi macam tu. So, itu antara benda-benda yang kita daripada kecil lagi kita diajar. Tidak menafikan ada kelebihan-kelebihan ayat Quran, fadilatnya, tetapi kalau kita memahaminya, lagi kita tahu apa sebenarnya mesej Al-Quran itu untuk kita pakai. Okey? Terima kasih kerana menonton. Mudah-mudahan kita akan dapat sedikit sebanyak kaedah untuk kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Okey, itu saja daripada saya. Apa-apa soalan, kita jawab dekat dalam grup nanti. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.